Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekali, masing-masing sama-sama kita bersyukurlah. Bersyukur. Aku kat sini setuju kalau aku katakan kita kena bersyukur sebab Allah menghantar kita ke US kan. Antara ramai-ramai orang kat Malaysia tu, antara ramai-ramai orang yang nak apply tu, Allah pilih kita. Sama juga weekend ni antara ramai-ramai orang kat Vendi ni kan. Antara ramai-ramai orang kat Vendi ni, Allah memilih kita untuk dengar sambungan kuliah Khawatir Qur'aniyah kan. Mungkin hari ni ramai yang sibuk kan, hari Ahad kan. Tentang Ahad dia pergi jalan, pergi ke, pergi Walmart ke, pergi mancing. Even housemate aku pergi mancing hari ni kan. Kisah. Tapi bagaimana Allah telah memilih kita untuk lebih memahami Al-Quran kan. Even kalau datang mengantuk pun tak apa, lagi baik daripada tak datang langsung. InsyaAllah. Tak dapat banyak, dapat satu pun jadi Okey. Okey. Hari ni Ramadan ni berapa? Kelima kan. Saya tak langsungnya insyaAllah kita akan go through apa yang nak disampaikan Al-Quran, apa yang telah dibedah oleh Syekh Amr Khalid ni melalui kitab dia Khawatir Qur'aniyah dalam juzuk yang kelima. Okay, sebelum kita masuk juzuk kelima, kita recap sikit ya. Apakah tema-tema utama yang Allah ingin sampaikan dalam juzuk 1 hingga 4. Juzuk yang pertama, apa tema dia? Apa main point dia? Khalifah kan. Allah nak kita sedar yang kita dijadikan ni bukan sia-sia kan. Bukan dijadikan untuk berhura-hura, berlara-lara, tapi Allah nak jadikan kita sebagai khalifah. Sama kalau kita kat sekolah tu, mesti rasa teruja kan kalau cikgu jadi kita pengawas kan. Tak setuju ke? Jadi PRS ke, jadi badar ke kan, jadi ketua pelajar kan. Itu fitrah manusia lah. Sama juga Allah melantik kita ni untuk jadi khalifah kan. Kena rasa teruja lah. Okay. Dan yang kedua, juzuk yang kedua pula apa pula main point dia? Apa? Taat kan. Bagaimana kita kisah yang Allah ingin sampaikan, yang Allah telah pun sampaikan, iaitu kisah perubahan kiblat dan juga kisah Talut dan Jalut kan. Yang mana kita nak jadi khalifah ni, kita kena taat. Telah menjadi seorang orang beriman yang taat. Okey, juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga apa dia punya main point dia? Tak dapat main point pun, apa yang kau dapat juzuk 3. Kita nak jadi khalifah, Allah jadi kita khalifah. Nak jadi khalifah kita kena taat. Kebesaran Allah, kebesaran Allah. Kebesaran Allah tu membawa simbolik yang mana tujuan kita menyampaikan, tujuan kita sebagai khalifah menyampaikan kan. Tapi bila kita menyampaikan, bukan semua orang terima, betul tak? Sebab apa? Sebab orang terima ke tidak, itu adalah kuasa Allah kan. Macam kita tengok video Ustaz Fiti Adubah kan. Sampaikan je. Nak terima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Sama lah. Kalau Allah boleh jadikan macam-macam kekuasaan Allah, macam Nazim cerita kan, Allah boleh jadikan dunia alam semesta ni kan. Kalau Allah nak jadikan dia dapat hidayah ke tidak, tu sangatlah senang bagi Allah kan. Itu pulang bagi Allah. Persoalannya kita buat kerja kita atau tidak kan. Okay. Dan bila Allah bagi kita tugasan ni, juzuk yang ketiga ni Allah cakap la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Yang mana kita mampu lakukan kan. Bukannya kita tak mampu. Bila kita tak mampu tu kita buat alasan lah. Kita buat alasan sebagaimana kita buat alasan yang orang-orang Yahudi buat alasan kan. Mereka tahu tanggungjawab mereka tapi mereka tak nak sampaikan. Okay. Kita mampu. Dan juga Allah terima atau tidak itu kuasa Allah. Okay. Yang keempat ni sebagai Mujah sampaikan semalam. Okay. Apa tema dia? Apa? Okay. Apa? Sikit okay. Kita Allah jadi kita khalifah, kita taat, dan kita mampu untuk lakukan dia kan. Kemudian bila kita menyampaikan ni, kita jadi khalifah kan, hakikatnya kalau kita kalah, kalau Islam itu sendiri kalah, kalau seorang kita kalah, ada sebab-sebab dia kan. Dan ini adalah yang disampaikan dalam juzuk yang keempat, yang mana Mujah cerita sebab kekalahan Islam tu ada 3 sebab. Yang pertama apa? Tidak taat kepada pemimpin kan, macam peristiwa perang Uhud kan. Yang kedua, banyak maksiat kan, dosa-dosa kita sendiri kan. Dan yang ketiga, akan kalah jika kita bergantung kepada manusia kan. Sebagaimana yang dalam perang Uhud tu, berita tentang kewafatan Rasulullah tersebar kan, semua orang pecah-kaci kan. Sama juga selepas Nabi Isa dah tak ada kan. Bagaimana orang Islam, orang beriman waktu tu terpecah berdua kan, mengikut
Nabi Isa yang betul-betul, dan juga yang mana Nabi gelar mereka sebagai Hawariyun kan. Hawariyun tu pengikut yang betul-betul beriman lah. Dan yang jadi Nasranian. Okey, itulah. Okey, sama ada kita berpegang kepada Allah ataupun kita berpegang kepada orang biasa kan. Orang biasa, ustaz-ustaz ke, syekh-syekh ke, para rasul yang tak kekal pun. Yang kekal cuma Al-Quran, Sunnah dan syariat Islam tu yang kekal. Okey. Okey, sama juga nanti aku mujar semua kan. Belum tentu hidup selamanya kan. Dan even duduk kita orang pun tahun depan insya-Allah kita orang get lah, kita balik Malaysia. Jangan nanti kalau kita orang tak ada, nanti semua dah tak buat dah dakwah tabiah. Semua dah tak join dah usaha. Tak sepatutnya kurang yang kena menghidupkan dakwah tabiah kan. Sepatutnya antum-antum semua ni lah kena push adik-adik freshman sekarang. Sepatutnya macam tu lah. Sebab apa? Sebab kita orang takkan kekal. Nakit-nakit korang semua takkan kekal. Yang akan kekal adalah syariat Allah. Sama ada korang menyampaikan atau tidak. Okey. Tu juzuk 1 hingga 4. Okey. Sepanjang juzuk 1 hingga 4 ni, surah-surah adalah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'an. Portion awal 20 yang terawal tu surah An-Nisa'an. Tu juzuk yang keempat. Okey, juzuk yang kelima yang kita go through hari ni adalah dari ayat 25 hingga ayat 147 surah An-Nisa. Tak masuk lagi surah Al-Maidah. Al-Maidah 148 dah masuk 148 juzuk yang ke-6. Okey. Okey. Sebelum tu kita go through dulu lah. Okey. Surah An-Nisa ni ini bukan juzuk yang kelima, ini tema surah An-Nisa. Okay. Surah An-Nisa ni semalam dia sentuh sikit kan. Apa? Ingat tak? Apa? Nak jadi seorang khalifah mestilah seorang yang bukan? Mestilah seorang yang adil. Nampak? Okey. Dan nak jadi seorang khalifah, jadi seorang pemimpin mestilah seorang yang adil. Okey eh? Okey. Dalam surah An-Nisa ni Allah banyak menyebut tentang orang golongan-golongan mustadafin, orang yang dhaif, orang yang lemahan, seperti anak yatim, orang dhaif, orang tua, lagi golongan-golongan wanita kan. Betul. Dan surah An-Nisa sendiri bermaksud apa? An-Nisa apa? Wanita kan. Dan Syekh Abdul Khalid menyentuh dalam kitab dia mengatakan dalam surah Nisa ni Allah nak mendidik kan, sebelum kita menjadi pemimpin kan, sebelum kita menjadi pemimpin kepada masyarakat, sebelum kita berlaku adil kepada masyarakat, kita perlulah berlaku adil kepada An-Nisa itu sendiri, iaitu wanita kan. Bila jentuh wanita ni maknanya isteri kita, anak-anak perempuan kita, keluarga kita lah, senang cerita kan. Sebelum kita berlaku adil kepada masyarakat, latihkan diri kita berlaku adil kepada keluarga kita. Tak semestinya kita dah kahwin nanti pada keluarga tak? Keluarga kita sendiri lah. Kalau kita ada adik ke, ada abang ke, ada akak ke, berlaku adil. Okey. 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 Tu surah Nisa. Okey, sekarang kita masuk juzuk yang kelima kan. Juzuk yang kelima. Okey. Kita mula dengan surah permulaan juzuk yang kelima, iaitu surah An-Nisa ayat yang ke-26 sehingga 28. Cerita kat sini. Okey. Firman Allah, yuridullahu ayyukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak menerangkan kepadamu dan menunjukkan kamu jalan-jalan orang-orang yang sebelum kamu kan. Okey. Kita dah tahu tugas kita kan? Kita dah tahu kita kena nyampaikan kan. Dan kita tahu yang orang-orang yang hendak jadi khalifah ni perlulah seorang yang taat kan.
Dan tugas ni bukanlah sesuatu tugas yang mudah kan. Bukanlah satu tugas yang mudah. Ramai orang yang terdahulu kan, yang seperti orang Yahudi sendiri yang telah futur di tengah jalan kan, mereka meninggalkan tanggungjawab ni kan. Okey. Dan Allah tahu yang tugas ni bukanlah satu tugas yang mudah kan. Lalu dalam surah An-Nisa ni Allah nak menyampaikan yang mana Allah ni sangat memahami keadaan kita kan. Allah ni sangat memahami yang ini bukanlah satu tugas yang mudah. Dan sebab tu Allah kata, apa yang kamu kerjakan ini adalah kerja-kerja jalan-jalan orang-orang yang sebelum kamu, dan jalan orang-orang yang lurus sebelum kamu, iaitu para rasul dan para anbiya sebelum kita kan. Dan kita adalah menyambung legasi dakwah mereka kan. Kemudian pada hujung ayat Allah cerita apa? Allah hendak memberi keringanan kepada kamu, dan manusia itu dijadikan bersifat lemahan. Allah tahu kita lemah, tapi Allah bukan berkehendak-hendak membebankan kita dengan tugas ni kan. Okey. Dalam surah Nisa ni, tema dia adalah keadilan dan kasih sayang kan. Sama ada kasih sayang kita terhadap orang sekeliling kita, dan pada masa yang sama kasih sayang Allah kepada kita sendiri kan. Keringanan rukhsah kan. Rukhsah solat kan, yang mana orang musafir boleh mengqasarkan solat tu, Allah turunkan dalam surah An-Nisa juga kan, sebagai ni lah, kasih sayang Allah kepada kita. Sebab apa? Sebab Allah memahami tugas kita ni bukan tugas yang berat kan. Satu tugas yang berat yang mana Allah nak cerita yang Allah memahami kita kan. Contohnya kalau kita fizik B, Allah susahnya, rasa terbeban kan, Allah beratnya kan. Kadang-kadang kita mengadu kan, mengadu pada kawan-kawan, mengadu pada mengadu pada Dok Fi, mengadu pada, kalau telefon Skype kat rumah pun mengadu kat rumah kan. Beratlah, susahlah fizik B kan. Dan kat situ nanti kita akan rasa comfort lah. Kalau kita berborak dengan keluarga kita, kawan-kawan kita kan, kita akan rasa comfort lah. Kita rasa comfort. Aku percaya lah, masing-masing kat sini keluarga mesti kata semangat kan. Sama juga lah, tugas ni bukanlah satu tugas yang senang. Dan Allah turunkan surah Nisa ni, patutnya bila kita baca, bila kita hati, kita akan rasa comfort tau. Sebab apa? Sebabnya Allah memberikan keringanan kepada kamu, dan Allah tahu kamu tu bersifat lemah. Okey, nampak? Okey. Okey, tu satu poin lah. Satu poin, banyak lagi poin. Cuma aku yang penting je. Okey. Okey. Dan seperti yang kita bincangkan tadi, yang mana Allah tu memahami kan. Dalam firman Allah surah yang ayat yang ke-40 surah Nisa juga, innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah. Nampak? Allah kasih tugas kita ni bukannya Allah nak menganiaya kita kan. Nampak? Tapi bila kita buat, bahkan Allah tak berkehendak nak menganiaya kita, tapi bila kita buat, Allah kasih something lagi. Dan apa yang Allah bagi Allah sambung lagi dalam ayat 40 ni kan. Niscaya Allah akan melipatkan gandanya dan memberikan dari sisinya pahala-pahala yang besar. Nampak? Allah memahami kan. Tugas ni bukan tugas yang menang. Tugas ni bukan tugas yang senang, satu tugas yang besar. Aku tak berkehendak kesusahan bagimu kan. Jika kamu buat, kamu akan dapat apa ni? Niscaya Allah akan melipatkan gandanya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar kan. Kita tak tahu besar mana. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Okey. Tu kasih sayang Allah kepada kita. Nampak? Kasih sayang Allah kepada kita. Okay. Kita go through pula ayat yang ke-58. Okey. 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 Jadi kita go through tadi kan. Tema surah An-Nisa ni, secara tak langsung juzuk ke-5 lah, adalah keadilan dan kasih sayang kan. Okay. Dalam ayat yang ke-58 ni, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya kan. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dia dengan adil. Okay. Kita nak jadi khalifah kan, kita nak menyeru orang ke arah kebaikan kan, kita nak memimpin manusia kan ke arah kebaikan, dan kita perlulah bersikap adil kan. Dalam satu kisah dalam surah Nisa ada cerita lah, ayat yang ke-105 kan? Ayat yang ke-105, okay, 105 okay.
Ayat yang ke-5 ni dia punya asbabun nuzul dia pada zaman Nabi. Okey, surah Nisa ni surah Madaniyah. So waktu ni dah dekat Madinah, orang Yahudi di bawah perlindungan orang Islam lah. Dekat Madinah tu sendiri kan. Mereka semua tertakluk kepada piagam Madinah kan. Okey. Waktu tu ada satu kejadian mencuri kan. Kes mencuri kan, yang mana sebenarnya yang mencuri tu orang Islam kan? Tapi orang Yahudi pula yang kena tuduh kan. So berlaku ketidakadilan kan. Kat situ Allah menegur kan. Allah menegur yang mana orang-orang yang jadi khalifah ni kenalah adil kan. Kenalah adil. Bila nak menghukum kenalah adil kan. Kalau orang Islam yang bersalah, hukumlah orang Islam tu. Tak semestinya orang Yahudi tu yang bersalah kan. Kat sini Allah nak mendidik kita, kalau kita nak menyampaikan Islam dan jadi khalifah, kita kenalah adil kan. Tak semestinya kita tak boleh pilih kasih lah. Tak boleh pilih kasih antara orang yang bukan Islam dan juga orang Islam. Di situlah terletaknya kasih sayang Allah kan. Walaupun orang bukan Islam tu dia tidak beriman, tapi Allah still sayang kat mereka kan. Dan tugas kita lah untuk menyampaikan mereka supaya mereka juga rasa kasih sayang Allah tu. Okey. Okey. Tu tema keadilan. Keadilan dan juga kasih sayang Allah pada kita kan. Okey. 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 Seterusnya ayat yang ke-59. Okay, ayat yang ke-59 ni Syekh Amr Khalid dia menyentuh, dia kata apa? Surah An-Nisa ni, surah juzuk yang ke-5 ni, surah ayat ke-59 ni adalah jantung. Mana jantung juzuk ke-5 ni. Jantung surah An-Nisa. Sebab apa? Main point dia terletak kat situ lah. Okay. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu dan pemimpin di antara kamu kan. Okey. Kita nak jadi khalifah kan. Kita nak jadi khalifah, kita kena bersikap adil kan. Dan dasar keadilan ni adalah ketaatan. Sebelum orang nak taat kepada kita, first thing first kita kena taat kepada Allah dan Rasul. Okey, nampak? Kalaulah kita tak taat kepada Allah dan Rasul, mana mungkin orang lain dapat menerima seruan kita. Nampak? Ni kita berbalik kepada syaratul haq hari tu lah kan. Kita nak ajak orang kepada kebenaran, first thing first kita kena ubah diri kita sendiri. Okey. Okey. Tu jadi lah. Jadi itulah tema dia. Juzuk yang kelima, iaitu kasih sayang Allah kepada kita, yang mana Allah memahami tugas kita ni bukanlah satu tugas yang senang kan. Dan nak jadi pemimpin, nak jadi khalifah tu kita kenalah bersikap adil kan. Dan dasar keadilan adalah ketaatan. Dan ketaatan tu, sebelum kita nak orang taat kepada apa yang kita sampaikan, kita hendaklah taat kepada Allah dan Rasul itu sendiri kan. Okey. Dan apa yang berlaku, okey, lawan keadilan apa? Orang-orang yang tak adil, zalim kan. Okey. Okey. Jadi juzuk yang keempat ni tema dia keadilan kan. Kita hendaklah bersikap adil. Juzuk kelima. Juzuk yang kelima. Terima kasih. Okey. Juzuk yang kelima kan. So insyaAllah nanti besok orang yang menyampaikan juzuk yang ke-6 ni dia akan menyampaikan kenapa, apa akan terjadi jika kita berlaku zalim. Maknanya kita tidak berlaku adil lah. Kita menjadi khalifah, tapi khalifah yang tidak adil. So ada akibat dia. Ini akan disampaikan dalam juzuk yang ke-6. Okay. Setakat tu je. Ada apa soalan? Ingat tema dia kasih sayang Allah kepada kita dan keadilan serta taat kepada Allah dan Rasul. Okey, insyaAllah sekian saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.